warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini saya adik saya Dr. Ismail bersama ahli Kufazami yang lain iaitu Muhammad Abdul Rizki dan juga Muhammad Arsyad bin Azman akan membentangkan mengenai pemilihan, penghasilan dan penilaian media pengajaran. Kita berbalik pada pemilihan media pengajaran. Dalam kita nak memilih media pengajaran ni, yang pertama kita ada banyak elemen yang boleh kita ambil dalam kita nak memilih media pengajaran ni. Yang pertama sekali kita boleh tengok dari segi menepati kurikulum. Sekarang ni kita guna kurikulum yang berasaskan pada SKP ataupun singkatan bagi dokumen standard kurikulum dan pentadbiran, di mana SKP ni membantu guru-guru dalam nak mengajar murid-murid dalam proses PDP kat dalam kelas. Dan yang kedua adalah sumber yang tepat dan yang terkini, di mana sebagai seorang guru seharusnya kita perlu memastikan pemilihan media pengajaran kita itu tepat dan betul. Sebagai contohnya, kalau dalam subjek sejarah kan, kita ada tajuk Parameswara Pengasas Naga, di mana cikgu tu perlu faham konsep kronologi pengembaraan Parameswara, iaitu dari Palembang ke Temasek, ke Muar dan juga ke Melaka. Dan yang ketiga, kita perlu menggalakkan penglibatan pelajar. Penglibatan pelajar ni kita berpandu kepada pendidikan abad ke-21, di mana guru hanya sebagai fasilitator dan di mana murid tu lah yang melibatkan secara langsung dalam pelajaran, di mana kita memberi pendedahan kepada mereka. Setiap aktiviti yang kita rancang di dalam kelas tu, kita beri pendedahan kepada mereka, biar mereka buat sendiri, biar mereka merasai pengalaman itu sendiri. Jangan biarkan cikgu cakap sorang-sorang kat depan. Dan yang keempat, kita mestilah memilih format media yang sesuai. Dalam memilih format media yang sesuai, contohnya dalam subjek pendidikan Islam ada tadi untuk kan, kita boleh menggunakan media tontonan video untuk secara tak langsung murid-murid kita dapat tarik perhatian mereka, serta mereka dapat tahu lah cara-cara mengandung untuk itu dengan betul lah, dengan hanya menggunakan tontonan video sahaja. Dan secara langsung cikgu pun boleh tunjukkan demonstrasi lah kat murid-murid. Dan kelima, kita perlu menggunakan laras bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Penggunaan laras bahasa yang jelas dan mudah dipahami ni sangat penting dalam aktiviti PDP kita, sebab kita perlu elakkan daripada penggunaan dialek-dialek negeri, dan kita perlu menggunakan bahasa standard, sebab kemungkinan dalam kelas kita tu ada terdiri daripada pelajar yang pelbagai latar belakang, pelbagai negeri. Jadi cikgu seharusnya guna laras bahasa supaya pembelajaran maklumat, penyampaian maklumat tu sampailah dengan lebih mudah dan difahami. Dan seterusnya, pemilihan media pengajaran ni kita perlu menarik dan memotivasikan. Kenapa cakap menarik dan memotivasikan? Selain daripada kita sekadar mengajar saja dalam kelas, kita perlu memastikan PDP kita tu mestilah menarik dan memotivasikan. Sebagai contohnya, dalam subjek sejarah dia ada pasal tokoh perjuangan tempatan, di mana seperti Tok Janggut, Dato' Bahaman, Abdul Limbong. Kita nak terapkan, kita dalam tu kita boleh menerapkan motivasi seperti nilai-nilai patriotisme dalam diri mereka lah. Secara tak langsung, diorang boleh menjadikan tokoh-tokoh tempatan itu sebagai role model dalam kehidupan seharian mereka. Dan secara langsung, penerapan patriotisme itu dapat diserap dalam diri mereka. Seterusnya saya serahkan kepada Arsyad. Setelah kita tahu 6 sebab untuk pemilihan bahan media tadi, berarti dia ada 2 cara untuk menghasilkan bahan media, iaitu bahan yang sedia ada ataupun bahan yang dibina. Bahan yang sedia ada ialah media yang telah terdiri dan hanya perlu dimanipulasi saja. Bahan ini dah sedia, hanya perlu kata edit saja. Sini sebagai contoh saya beri dalam untuk mengajar sejarah. Kadang-kadang kan dia sukakan lagu kanak-kanak. Apa kata kita ambil lagu kanak-kanak itu, kita ubah lirik supaya menepati kurikulum yang ada.
Kita boleh dengar. Silap masuk ke audio. Kalau macam sebenarnya nak tunjuk audio tu sebenarnya daripada kelas saya juga yang buat. Padahal dia buat macam ni. Dia guna lagu irama ikan kekek, dia tukar kepada subjek yang dia ajar itu tajuk bunga raya. Saya jangan sikit lah. Macam ni lah. Bunga raya ada di mana-mana macam tu lah. Apa tu ni? Media yang dibina pula apabila bahan tu tak ada tapi kita perlu buat yang baru. Ni antara langkah-langkah untuk membuat hasilan bahan yang baru lah. Pertama kena ada cetusan idea. Cetusan idea ni apabila ada masalah dalam kelas tu kita nak ajar, ada murid dia susah nak faham. Biasa kalau kita guna buku teks je, murid tak boleh ingat. Lepas tu kita fikir-fikir, kena ada idea lah. Nyatakan objektif. Objektif ni pula, contoh, dalam minggu ni kita nak tajuk yang kita ajar tu murid dapat ingat dalam masa seminggu. Itu objektif kita. Lepas tu kita hasilkan faham macam mana yang sesuai. Analisis murid ni latar belakang murid lah. Kita tengok murid kita ajar tu murid kelas depan ke kelas pertengahan ke ataupun sederhana. Sebenarnya kumpul dan susun bahan. Kumpul susun bahan ni kita dah ada idea tadi. Bahan tu kita kena kumpul-kumpul dulu, senaraikan dan susun mengikut kepentingan. Tukar idea. Contohnya maklumat yang kita kumpul tu kita tukarkan ke dalam bentuk yang mudah difahami oleh golongan sasaran kita, iaitu murid. Contohnya dalam bentuk grafik, audio ataupun gambar. Rancang kelibatan murid seterusnya. Rancang ni bahan kita tu mestilah kena ada pelibatan murid lah. Contohnya lepas kita tunjuk video tu, kita tanya pendapat murid kita. Faham tak tentang video yang kita tunjuk tu? Lepas tu kita boleh teruskan ke langkah seterusnya, iaitu semak perancangan. Jangan kita tu dekat difahami murid, cikgu tu sendirilah yang membuat media pengajaran tu lah. Lepas tu penerbitan. Penerbitan ni lebih kepada aspek teknikal lah. Contohnya kos bahan tu, adakah bahan tu sesuai, adakah bahan tu tahan lama. Lepas tu kalau sesuai, bolehlah menghasilkan bahan tu. Okay, saya kembali kepada media pertama dan serahkan kepada Abdullah. Okay, seterusnya kita akan beralih dulu kepada penilaian keberkesanan media pengajaran. Kita lihat dulu pada objektif, kenapa perlu kita menilai keberkesanan media pengajaran yang dilakukan dalam kelas ni. Yang pertama adalah keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi apabila kita guna media ni, kita nak tengok berkesan ke tak, sama ada pelajar ataupun pengajar tu faham ke tak apa yang disampaikan melalui media yang kita guna. Yang seterusnya adalah aras kebolehan murid. Apabila kita guna media yang digunakan ni, kita nak tahu aras kebolehan murid ni sama ada dia faham atau tidak. Setakat mana aras kebolehan mereka, macam mana mereka memahami apa yang diajar oleh guru. Kini kita dapat tengok, okey, sekumpulan ini aras rendah, yang ni aras tengah dan tinggi. Kini dia orang dapat memahami apa yang diajar menggunakan media yang disampaikan. Okey, seterusnya kita ingin melihat kekuatan dan kelemahan yang ada dalam kelas tersebut. Selain itu kekuatan dan kelemahan ni, kita nak tengok juga media yang kita guna tu
sampai ke tak. Kalau murid ni dia boleh guna ke tak media tu. Kini kalau kita guna media ni, murid ni boleh guna ke tak, atau kelemahan dia kini ada segelintir murid yang tidak faham, tidak tahu menggunakan media yang disampaikan oleh guru. Okey, apabila dan objektif yang seterusnya adalah membuat penambahbaikan. Ini apabila kita guna media ni, kalau media ni tidak dapat menyampaikan maklumat kepada murid, kita boleh menggunakan media lain dan kita dapat membuat penambahbaikan kepada murid yang menerima tersebut. Okey, seterusnya adalah aspek penilaian. Aspek penilaian adalah kita lihat kepada empat perkara ni. Yang pertama adalah objektif pengajaran. Kita nak tengok apa yang kita ingin sampaikan kepada hari itu dan apa media yang kita ingin gunakan pada hari itu. Yang kedua adalah alat media yang digunakan membantu sesi PDP. Kiranya apa alat media yang kita ingin guna, sama ada gambar rajah, video ataupun alat wujud maujud yang kita ingin gunakan dalam semasa sesi PDP tersebut, dan cara penggunaan bahan media. Macam ni, kalau kita ingin guna komputer, ada tak pelajar yang tidak dapat guna komputer? Kalau kita ingin guna gambar, pelajar tu tahu tak menafsir apa yang ingin disampaikan oleh guru? Kalau kita ingin guna lagu, sama ada pelajar itu tertarik tak dengan lagu yang kita gunakan dalam sesi PDP tu? Okey, dan suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran ni kita nak tengok kondusif atau tidak suasana yang dia digunakan. Sama ada kalau kita guna dalam kelas mungkin kondusif, tapi kalau di padang, apa media yang kita ingin gunakan, apa yang murid-murid dapat bila kita guna media tersebut, murid-murid tahu. Okey, ini cikgu nak ajar benda ni. Kalau kita misalnya di padang, media apa yang kita guna? Sama ada dengan bunyi speaker yang kuat ataupun dengan layar yang besar di padang. Okey, seterusnya adalah yang terakhir sekali, kaedah penilaian. Kaedah penilaian juga ada 4, iaitu melalui lisan. Penilaian ni kita nak tengok dia orang aktif tak dalam kelas, dia orang dapat sambutan tak apa yang kita ajar dalam kelas. Lepas tu tulisan, yang ni termasuk dalam penilaian formatif dan sumatif lah dalam tulisan ni. Formatif pula penilaian yang sentiasa berlaku daripada awal kelas sampai ke akhir kelas. Kita ingin menilai sama ada pengajaran yang disampaikan itu murid faham ke tidak. Dan sumatif pula adalah secara berkala, dari sama ada di pertengahan tahun ataupun di akhir semester. Okey. Itu saja daripada kami. Ada okey, ada satu video. I've been teaching chemistry for the past 11 years, 2 years in SMK Kampung Jambu, Taiping, and 9 years in SMK Lasal PJ. Since I love chemistry, I have 3 different methods that I use in class. The first is Smart Lesalin. Smart Lesalin is where I engage 10 students into, and I divide them into 10 groups, where each group has 3 other students, and they discuss questions. I find it a better way to teach chemistry because the students are more engaged in the subject by their peers. Secondly, because I love movies, okay, and I have incorporated movies into my teachings. Okay, for example, Iron Man 2, okay, where elements are being made in that movie. I engage the students to actually watch the movies, okay, and then in class, I'll ask them about how elements are made. I even take my students out to watch movies, and after that, when we come back to class, I ask my students about how chemistry is incorporated in the movies. So they find it interesting, because chemistry is not only in classroom, but it's also everywhere. My third teaching method is I have an activity called sleep activity. It's not actually sleeping, but whenever I see my students are tired, so I just told them to shut their eyes for about 5 minutes, and I put up a song. It's always Romeo and Juliet by Richard Clayman. And when they do that, I just ask them to close their eyes and then ask them to think about their happiest moments in life. Because I find that students nowadays are more depressed. They need to go back in time to remind them about how happy they were. And after that, I find that the class is more active because the students are cheered up. I have been shortlisted as a top 50 finalist in Global Teacher Prize, and
my students actually nominated me. I had to write 5 essays, about 300 words long, about my innovation class and how I contribute to the society, and also my hopes and dreams in teaching profession. Being shortlisted is already an honor, and I consider myself as a winner as the only team classmate from Malaysia. The organisation has given me a picture of a map consisting of stars, and there's one star representing Malaysia at Malaysia's map. So I am that star. I believe that a teacher should be smart and also loving. Because if a teacher is not smart enough to actually know a subject, the teacher cannot impart the knowledge well. Without treating your students as your loved ones, you cannot actually grab their attention. Simple as how can the shoes be dragged behind the refrigerator. So these are the questions my students ask me. Okay? And I have to always be ready to answer the questions. I get calls from my students asking about girlfriend issues. The student actually asked me about the girl who's been following him around, and I told him that it's not fair for you to actually just push the girls away. Maybe the girl is heartbroken in the end and the girl cannot take it, so bad things might happen. And I said that you should be able to accept this as a man, but you can also say to her, maybe in a few weeks' time, that you're not ready to move the relationship. So he said, okay, because after he told her that I can be your friend, but I cannot promise a relationship. And she's okay. So in order to have a good teaching career, being smart and lovable is my philosophy. Daripada video ni, Cik Guni mengatakan cara dia mengajar dua yang perlu ada dalam seorang guru, iaitu kasih sayang dan smart. Lebih dan smart. Kiranya dia kata Cik Guni bukan sekadar perlu ada bijak je, tapi dia perlu smart anda pelajar. Dan kiranya dengan dia mengajar chemistry, kimia, ada semua orang tahu kimia ni susah. Jadi antara kaedah yang dia gunakan, dia guna media yang ada sekarang dengan teknologi sepertinya movie. Iaitu dengan movie ni dia dapat menarik tarikan perhatian para pelajar, dan apabila dia rasa pelajar dia ni letih ataupun mengantuk dalam kelas, dia bagi pelajar dia tidur dulu dengan dendangan lagu daripada Romeo and Juliet. Kini dibagi dia orang rehat dulu. Lepas tu lepas dia orang tidur, bangkit balik dalam masa 5 minit, dia orang akan lebih fokus daripada dalam kelas dia. Itulah kaedah pengajaran yang dia kata perlunya kasih sayang dan juga smart. Kini dia tahu pelajar tu letih dan kira okey, awak rehat dulu, kita ambil masa untuk rehat. Lepas tu dia smart pula, okey, bagi muzik, bagi dia orang rasa relax dalam kelas tu. Okey. Seterusnya kita beralih kepada rumusan. Okey, rumusan pembinaan bahan media PDP perlu dilihat dengan teliti bagi mencapai tahap pemahaman optimum para pelajar. Lepas tu, ini dapat di sini kitanya, bila kita buat sesuatu perkara, apabila kita mengajar, apabila kita menggunakan sesuatu alat untuk dia memahamkan para pelajar ni, kita kena faham alat ni pelajar ni dapat guna ke tak? Alat ni pelajar ni dapat faham ke tak apa yang kita ingin sampaikan? Okey, seterusnya adalah melalui media yang berkesan mampu mengubah tanggapan pelajar terhadap proses skripsi. Okey, seperti sejarah. Kita tahu sejarah ni hanya bercerita. Kini kadang-kadang pelajar menganggap sejarah ni satu pelajar subjek yang membosankan. Tapi apabila kita menggunakan media yang menarik dan dapat menarik perhatian para pelajar, kini mereka dapat ini best sejarah ni. Kini dapat menarik lagi, ramai lagi para pelajar yang berminat dengan falsafah, berminat dengan kebudayaan. Kini perkara ini bukan hanya sekadar cerita-cerita pada masa lampau yang membosankan. Okey, penggunaan bahan media PDP yang berkesan menjadikan pelajar seronok untuk menerka pengetahuan yang baru. Bila menggunakan media yang baik dan juga menyeronokkan, para pelajar ni akan aku nak cuba lagi. Kiranya begitu seronok mereka untuk belajar dan tidak akanlah berlakunya masalah dalam kelas, masalah keciciran murid dalam kelas. Bila kita menggunakan media yang sesuai dengan para tahap para pelajar. Okey, itu saja daripada kami. Ada apa-apa soalan?